Terima kasih Puan Speaker, terima kasih Yang Berhormat Baling. Soalan 7. Untuk maklumat ahli Yang Berhormat Baling, data kehadiran calon peperiksaan SPM adalah merujuk kepada calon yang pertama kali menduduki peperiksaan SPM dengan mendaftar sekurang-kurangnya 6 mata pelajaran. Bagi peperiksaan SPM tahun 2023, seramai 10,160 orang calon tidak hadir menduduki peperiksaan, dan sekiranya dibandingkan berkenaan dengan data atau statistik pada tahun 2022, seramai 14,858 orang calon tidak hadir untuk menduduki peperiksaan. Maka kita nampak satu penurunan lebih daripada 4,000 lebih kurang 4,700 berbanding dengan tahun 2022. Murid yang tidak hadir SPM pada tahun 2023 menunjukkan penurunan sebanyak 4,698 orang. Suka juga saya jelaskan di sini bahawa daripada 10,160 orang calon yang tidak hadir pada tahun 2023, calon dari sekolah kerajaan adalah seramai 8,676, diikuti dengan calon persendirian 1,263 dan diikuti dengan calon swasta, calon sekolah menengah agama negeri, sekolah menengah agama rakyat dan sekolah di bawah agensi kerajaan. KBM sentiasa cakna mengenal pasti punca-punca ketidakhadiran calon peperiksaan dengan lebih terperinci agar intervensi yang berfokus dapat diambil. Berdasarkan kepada analisis daripada KPM, antara punca ketidakhadiran termasuk nombor 1, pekerja, berhenti sekolah, masalah keluarga, pindah sekolah, sakit dan juga faktor-faktor yang lain. Memang pihak KPM ada membuat analisa berkenaan dengan faktor-faktor supaya kita mampu untuk melaksanakan intervensi. Sehubungan dengan itu, KPM dalam tindakan terkini telah merancang pelan intervensi dan melaksanakan pemekasaan terhadap program-program sedia ada. Kita ada program-program intervensi sedia ada, namun apa yang saya nyatakan di sini adalah program-program yang terkini. Nombor 1, menubuhkan jawatan kuasa khas tindakan kempur kehadiran calon SPM sesi 2024-2025. Nombor 2, mendaya gunakan pentaksiran psikometrik bagi mengumpul maklumat gambaran trait psikologi dari segi minda dan jiwa untuk membantu murid mengenali personaliti kendiri dan membuat keputusan berdasarkan kebolehan sendiri. Nombor 3, melaksanakan program persediaan menghadapi peperiksaan SPM melalui inisiatif seperti program minda sihat sekolah dan sebagainya. Nombor 4, melakukan aktiviti berfokus seperti ziarah cakna oleh PIBG, PIBKS dan juga golongan yang lain. Dan baru-baru ini dengan kolaborasi bersama-sama dengan Kementerian Kewangan, KPM dan Kementerian Kewangan telah pun melancarkan program Anak Kita Semarak Potensi Malaysia, yang juga salah satu fokus adalah untuk program SPM di sekolah menengah. Dan pada masa yang sama, kita juga ada satu sistem, sudah habis. Kita juga mempunyai satu sistem, iaitu sistem pengesanan lepasan SPM melalui sistem e-profile kejayaan murid yang digunakan untuk mengumpul data berkenaan dengan hala tuju murid selepas SPM. Dan KPM yakin dengan usaha yang berterusan dan komitmen semua pihak, kita dapat memastikan golongan yang tercicil itu golongan ini tidak terus tercicil daripada sistem pendidikan. Terima kasih. Baling. Terima kasih Timbalan Menteri. Selain daripada calon yang tercicir ini sudah bekerja, berkahwin, meninggal dunia, salah satu faktor lain ialah tentang kemiskinan. Seperti mana yang disiarkan salah seorang pelajar yang bernama Suha Nusi dari Kelantan tidak dapat menyambung pengajian ke MRSM kerana kemiskinan. Tahun lepas, KPM ada menyebut bahawa akan membuka sekolah khas
untuk golongan miskin. Saya ingin bertanya setakat manakah perancangan ini dilaksanakan? Terima kasih Yang Berhormat dari Baling. Sememangnya berkenaan dengan bantuan yang kita bagi kepada anak-anak kita yang miskin, bagi KPM kita mempunyai 18 bantuan secara khas dan juga secara khusus, bantuan am dan bantuan khusus kepada anak-anak kita. Yang mana pada sebagai contoh, pada awal persekolahan pada tahun ini sejumlah 788 juta ringgit telah pun disediakan untuk membantu anak-anak kita bagi persediaan pada awal persekolahan. Setiap satu anak-anak kita akan mendapat RM150. Dan pada masa yang sama, kita juga ada bantuan-bantuan khas yang diberikan kepada anak-anak kita yang berpendapatan rendah, khasnya mereka yang berada di paras kemiskinan, miskin tegah. Dan pada masa yang sama, seperti kita ada rancangan seperti RMT dan juga TSS, program susu sekolah, program rancangan makanan tambahan, itu juga merupakan sebahagian daripada usaha KPM untuk memastikan bahawa anak-anak kita diberikan akses pendidikan dan juga nutrition yang mencukupi. Berkenaan dengan soalan khas untuk anak-anak miskin, mungkin selepas ini saya bekalkan maklumat secara lebih lanjut kepada pihak yang berhormat kerana pada ketika ini saya tidak ada maklumat terkini berkenaan dengan soalan tersebut. Terima kasih. Pulai. Terima kasih Timbalan Speaker. Saya ingin mengambil kesempatan di sini memuji tindakan dibuat oleh pejabat pendidikan daerah Johor Bahru dalam menyelesaikan masalah keciciran ini, di mana mereka mengenal pasti, pejabat pendidikan daerah ini mengenal pasti ataupun menyerai pendek pelajar bermasalah, tentukan apakah masalah yang dihadapi, kemudian tentukan kos kenapa pelajar-pelajar tidak bersekolah, dan kos ini dibincang di peringkat parlimen dan parlimen terbabit membantu dan Pulai membantu 50,000 untuk menyelesaikan masalah ini. Soalan saya adalah, apakah pendekatan pejabat pendidikan daerah Johor Bahru ini telah dilaksanakan di tempat lain untuk memastikan pelajar-pelajar ini tidak tercecil? Terima kasih Yang Berhormat dari Pulai. Terima kasih atas pencerahan berkenaan dengan tindakan yang telah pun diambil oleh PBD Johor Bahru yang nampaknya amat berkesan. Dan sekiranya pendekatan yang diambil, sememangnya setiap PBD kita mempunyai inisiatif untuk memantau, nombor satu, kehadiran anak-anak kita ke sekolah, dan nombor dua, berkenaan dengan sekiranya kita nampak ada risiko keciciran, maka tindakan lanjut akan terus diambil dan kita tidak tunggulah tidak tunggu supaya masalah itu menjadi lebih besar. Dan apabila kita berbincang berkenaan dengan isu keciciran, tadi dalam jawapan asal saya ada sebut berkenaan dengan program anak kita. Program anak kita ini telah pun dilancarkan oleh dua menteri, Menteri Kewangan dan Menteri Pendidikan pada bulan September yang lepas, yang mana program ini telah pun disediakan satu peruntukan sebanyak 100 juta ringgit oleh Kementerian Kewangan. Dan program ini melibatkan 3 program utama. Nombor 1, isu program SPM. Nombor 2, program murid cicil, dan nombor 3, program 3M. Program SPM melibatkan anak-anak kita dari seluruh negara. Kita fokus lebih kurang 500 sekolah menengah dan melibatkan lebih kurang 10,000 murid tingkatan 5 bagi SPM 2024. Dan bagi SPM 2025 kita melibatkan 22,000 murid tingkatan 4 di bawah program SPM, di bawah program anak kita. Yang Timbalan Speaker, berkenaan dengan program murid cicil juga, kita dalam program anak kita ini, kita fokus kepada 6 negeri, iaitu Selangor, Kedah, Johor, Pahang, Sabah dan Sarawak sebagai satu permulaan bagi program anak kita. Dan program-program yang dilaksanakan termasuk ziarah ke rumah murid cicil,
kaunseling dan pemberian bantuan. Dan kesemua ini pihak KPM dan juga MOF laksanakan kesemua pendekatan ini adalah on top of apa yang telah pun kita lakukan, nombor satu. Nombor dua juga, kita lakukan kesemua inisiatif ini bersama-sama dengan rakan-rakan strategi kita, termasuk LeapEd, termasuk Teach for Malaysia dan juga universiti-universiti awam seperti UPSI dan juga universiti-universiti yang lain. Dan kita berharap dengan satu kolaborasi sebegini, kita dapat menangani isu, bukan saja isu SPM seperti yang dibangkit, tetapi juga isu murid cicil yang disebut oleh Yang Berhormat Pulai. Terima kasih. Tuan Chong Zhi Min Kampa.